yang sempurna lah. Ada pintu depan, ada pintu belakang, ada tingkap, ada atap. Jadi orang yang normal, orang yang rasional, dia masuk melalui pintu depan. Pintu depan ni untuk orang masuk, untuk tetamu masuk. Tetapi ada juga yang masuk pintu belakang. Itulah istilah kerajaan yang ada sekarang. Tapi istilah yang lebih teruk daripada itu adalah yang masuk ikut atap. Yang masuk ikut atap ni saya kira orang jahat lah kot, Dato'. Dan istilah ini keluar daripada Presiden Parti PAS sendiri. Dan dalam konteks Kedah, MB Kedah tu daripada PAS. Jadi dia kata kepada mereka yang selalu ulang, duk kata kerajaan pintu belakang, kerajaan tebuk atap ni adalah mereka-mereka yang kecewa. Jadi adakah dia sindir presiden dia? Ataupun kita pun tak tahu sebab istilah ini diperkenalkan oleh presiden dia. Jadi ni kita dah mula masuk isu Kedah, Dato'. Jadi dia sindir presiden dia ke ataupun dia tak perasan istilah ini diperkenalkan oleh presiden dia ke ataupun macam mana, Dato'? Ya, ini boleh berlaku berbagai-bagai pentafsiran bagi saya. Kadang-kadang orang begitu berlojoh nak buat kenyataan ini sehingga dia lupa bahawa istilah itu siapa yang mempopularkan ataupun mengeluarkan istilah tersebut. Mungkin dia lupa kata istilah itu sebenarnya istilah yang diperkenalkan oleh ketua tebuk atap lah, ketua parti tebuk atap lah, presiden dia sendiri. Jadi bagi saya lah bahawa apa yang berlaku pada hari ini, baik di Kedah maupun di federal ataupun di negeri-negeri yang lain, ialah saya lebih melihat pada ini satu mesej yang jelas daripada PAS, bahawa tak salah keluar PAS. Tak salah keluar PAS. Dulu saya, Dr. Mee, Yang Berhormat Dr. Mee, rakan-rakan kita keluar PAS ni, apa yang tidak dihukum? Apa yang tidak dihukum, yang tidak dilabelkan? Macam-macam lah istilah yang dihukumkan, berbagai-bagai, tak berkat kehidupan lah, macam-macam. Saya diistilah dengan dah lama mati. Ketua tebuk atap juga istilah kan. Dia kata, maaf tu dah lama dah mati, tinggal baru nak bumi lah, baru nak tanam. Jadi itulah dia ungkapan seorang ketua tebuk atap ni. Jadi ketua tebuk atap ni dia memang sangat sinonim dengan istilah-istilah yang sangat pelik-pelik, istilah binatang, istilah mayat, macam dia anggap pada saya. Tapi saya tak kisahlah. Itu memang dia punya kitab dia memang begitu. Dia menggunakan kitab tu, saya tak guna kitab tu. Tetapi bagi saya bahawa isunya ialah tak salah untuk keluar PAS. Jadi kepada ahli-ahli PAS yang ada hari ini, mereka perlu berfikir bagaimana parti mereka dan juga pemimpin-pemimpin mereka yang satu ketika dahulu bercakap umpama contoh tidak akan bersama dengan UMNO. Tidak akan bersama dengan UMNO. Mereka mengatakan bahawa kita kumpulan yang sentiasa menimbulkan fitnah terhadap pemimpin utama ketua tebuk atap ni. Kononnya bahawa nak bersama dengan UMNO dan sebagainya. Ini memang kita dakwa. Saya masih ingat sejak daripada tahun 2000 kita mula start menang di Kedah 2008 pada waktu itu. Itu sudah bermula isu-isu untuk bersama dengan UMNO. Ketua tebuk atap dalam perjalanan ke Kedah untuk nak bertemu dengan Allahyarham Tan Sri Ustaz Azizan, tiba-tiba berpatah balik ke Kuala Lumpur. Hanya meninggalkan Datuk Usyam untuk mewakili parti untuk bertemu dengan Ustaz Azizan dan kepimpinan PAS di negeri Kedah bagi proses pembentukan kerajaan di negeri Kedah pada waktu itu. Bila saya telefon, dia kata orang nombor 1 nak jumpa. Pada waktu itu Pak Lah. Pak Lah nak jumpa. Maknanya itu sudah bermula. Dan ini satu sejarah yang berlaku begitu lama. Sampailah tahun 2015 sehinggalah mereka bersepakat untuk menolak sebahagian daripada kepimpinan yang ada pada hari itu. Tak apalah, itu proses demo
demokrasi. Kita terima itu proses demokrasi. Tetapi hakikatnya ditolak kerana gangguan-gangguan untuk menghalang mereka untuk bersama dengan UMNO. Saya masih ingat pada waktu itu. Ini untuk peringatan kepada ahli-ahli PAH. Pada ahli-ahli PAH. Dalam satu mesyuarat timbul isu kerajaan UG dan sebagainya sama dengan UMNO dan sebagainya dinafi. Saya pada waktu itu ketua penerangan, dan saya diminta untuk buat satu kenyataan. Dan saya bertemu dengan pihak media menafikan tak ada, kita tidak bersama dengan UMNO. Saya buat kenyataan. Tiba-tiba beberapa lama selepas daripada itu keluar pengakuan daripada Pak Lah tentang pertemuan dan perjumpaan dengan ketua tebuk atap. Yang pada hari ini, yang pada waktu itu dia tak tebuk atap lagi. Jadi saya terkejut. Pengakuan. Sehingga memaksa saya mengeluarkan satu kenyataan. Saya masih ingat. Boleh Google kenyataan saya. Memohon maaf kepada semua ahli PAH dan kepada semua rakyat Malaysia atas pembohongan saya melalui kenyataan media yang mengatakan tak ada apa-apa hubungan dengan UMNO. Saya buat kenyataan minta maaf. Boleh Google Mahfuz memohon maaf kepada ahli PAH dan juga kepada rakyat Malaysia. Boleh Google. Saya memohon maaf. Kerana apa? Kerana saya diminta untuk buat kenyataan. Tiba-tiba buat kenyataan untuk menafikan tak ada hubungan dengan UMNO, tak ada pertemuan perjumpaan dengan UMNO, tak ada. Tiba-tiba pengakuan daripada Pak Lah pada waktu itu, wujud pertemuan tersebut, ada pertemuan tersebut yang tak boleh dinafikan, dan saya perlu defend diri saya perlu meminta maaf secara jujur kepada ahli PAH dan juga kepada rakyat. Jadi ini penafian. Sampai pilihan raya umum yang lalu, saya ringkas cerita, sampai pilihan raya umum yang lalu pun dikatakan mereka nak bersama dengan UMNO, mereka nafi. Mereka ambil nafas perjuangan sama seperti mana nafas kita, Pakatan Harapan, iaitu menolak UMNO seperti kenyataan-kenyataan Tuan Ibrahim. Kita tak boleh bagi lagi nafas kepada UMNO, tak boleh lagi bagi hayat yang panjang kepada UMNO. Kita tak akan bersama dengan UMNO. Kalau bersama dengan UMNO ibarat tanggung biawak hidup. Itu kenyataan-kenyataan pimpinan PAH pada waktu itu. Jadi bila kita keluar daripada PAH pada waktu itu, orang kata macam-macam. Ahli-ahli PAH pun turut menghukum kerana ketua tebuk atap sendiri memberikan fatwa-fatwa yang tertentu, sehingga bukan ketua tebuk atap saja, ada yang di bawah ketua tebuk atap ni memberikan fatwa halal darah dan sebagainya kepada kita semua. Tapi hari ini ternyata mereka bersama dan mengangkat kleptokrat, mengangkat pencuri yang sedang melalui proses dakwaan tersebut di mahkamah untuk dibicarakan. Ini Perdana Menteri yang ada sekarang juga yang menyebut bahawa mereka ini adalah pencuri. UMNO inilah pencuri. Jadi hari ini mereka semua bersama dan tebuk atap sendiri, parti tebuk atap sendiri sudah boleh menerima orang yang dahulunya keluar daripada PAH kemudian mengkhianati Pakatan Harapan. Iaitu saya sebut kepada rakan saya, minta maaf. Saya minta maaf kepada rakan saya nak kena sebut Datuk Kamarudin Jaafar. Dia dulu dalam PAH pernah menyandang Setiausaha Agung PAH. Dia bekas ahli Parlimen Tun PAH, dia keluar daripada PAS menyertai PKR. Pada waktu dia keluar daripada PAH itu, apa yang tidak dihukum pada dia? Kelantan mengatakan nak dakwa di Mahkamah Syariah kerana bai'ah. Kerana bai'ah itu tertalaklah isteri itu dengan talak dengan talak tiga. Talak tiga. Jadi berbagai-bagai lah, tapi tidak berlaku pun proses-proses nak bawa Datuk Kamarudin ke Mahkamah Syariah di negeri Kelantan dan sebagainya. Tetapi apa yang berlaku hari ini, parti tebuk atap ni bersama dengan Datuk Kamarudin. Mereka bersama-sama untuk membentuk Perikatan Nasional ni. Jadi mereka sudah boleh menerima orang yang dituduh melanggari bai'ah.
Jadi ahli PAS ni boleh berfikir ni. Macam mana parti tepuk atap ni boleh sekarang ni dengan ketua tepuk atap ni seorang ulama terkenal bersama dengan orang yang dituduh orang yang melanggar bai'ah. Datuk Kemurin Jaafar. Jadi bagi saya bahawa ahli-ahli PAS sudah boleh berfikir bahawa bagaimana mereka hanya menjadi kuda tunggangan untuk pemimpin-pemimpin ini mencapai satu matlamat untuk tampuk kekuasaan, kedudukan semata-mata, bukan untuk membawa prinsip perjuangan, apatah lagi untuk nak membawa sesuatu yang bersifat menjaga, mengawal kepentingan negara dan juga kepentingan rakyat. Jadi ahli-ahli PAS boleh fikir untuk nak keluar PAS tak salah. Tak ada timbul masalah langgar bai'ah kerana ketua tebuk atap yang merupakan seorang ulama hebat sudah boleh menerima orang yang langgar bai'ah berada bersama-sama dengan dalam Perikatan Nasional. Jadi ini isu dia bagi saya. Ini isu dia. Maknanya mesej daripada kerajaan pintu belakang sama ada di peringkat federal, peringkat negeri termasuk negeri Kedah ialah mesej untuk ahli PAS mula menilai bagaimana pemimpin PAS telah melakukan satu pembohongan yang besar terhadap ahli-ahli PAS.